Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta Al-Askandari syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih Matlabul arifina minallahi as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyyah. Matlabul arifina minallahi as-sidqu fil ubudiyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Yang dituntut segala orang yang arif daripada Allah itu siddiq dalam ubudiyah dan berdiri pada hak rububiyah. Ini matlamat para arifin. Arifin ini orang yang arif, orang yang ma'rifah, orang yang kenal Allah dengan kenal yang yakin, orang yang memiliki iman yang sempurna, nafsu yang kamilah. Apa yang dituntut, apa yang dicari dalam hidup dia ni. Jadi kita pun nak kena macam tu lah. Jadikan hidup kita, matlamat hidup kita macam matlamat hidup para arifin. Ya. Apa matlamat hidup mereka itu? Benak makna kata benak makna kata dalam ubudiyah dan mendirikan hak-hak rububiyah. Benak dalam ubudiyah, dalam beribadat kepada Allah tu letakkan niat yang betul. Niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan sentiasa bertegak berdiri dalam menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan. Kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan kita. Maka kita ada tanggungjawab menunaikan hak-hak Tuhan. Apa hak Tuhan? Iaitu menegakkan makna hak-hak rububiyah. Rububiyah ni maknanya Tuhan. Rabb tu Tuhan. Rububiyah hak-hak ketuhanan. Apa hak Tuhan yang mesti kita tunaikan? Iaitu ubudiyah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang tanya Abul Ala Al-Maududi apa itu hak-hak ketuhanan, al-inqiyadu li hukmihi subhanahu wa ta'ala ma'arridan nafsi. Itu makna kata ubudiyah. Al-inqiyad, berpegang teguh
li hukmihi, dengan hukumnya, pegang teguh dengan hukum Allah, hukum syarak yang Allah perwajibkan kepada kita. Kita pegang sungguh-sungguh hukum Allah Ta'ala itu. Ma'ar redha nafsi, disertakan dengan redha hati kita dengan segala hukum Allah Ta'ala itu. Hukum Allah ni luas lah, bukan dalam ibadat khususiyah saja, dalam kehidupan hari-hari, makan, minum, pakai, patut, kerja, buat, semua ni dengan berpegang kuat dengan hukum Allah. Dengan satu matlamat, ibadat yang kita lakukan tu dengan penuh redha. Raditu lillahi rabba, redha aku Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, yang dituntut segala orang yang arif, para arifin, orang yang arif, apa yang dituntut? Tuntut mereka itu, cari mereka itu, matlamat hidup mereka itu, yang dituntut mereka itu daripada Allah itu sidqun dalam ubudiyah. Siddiq ni benar dalam ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini matlamat utama kita. Allah bagi tahu, tidak kujadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan menyembah aku. Asalnya liya'buduni, sembah aku. Dihazafkan ya, jadi liya'budun, supaya menyembah mereka itu. Sembah apa? Sembah Tuhan. Jadi ayat ni ada beberapa perkara yang kita kena faham. Yang pertama, ayat ni macam juga ayat-ayat yang lain, dia ada makna kata kalimah nafi dan isbat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak kujadikan jin dan manusia. Kalimah tu namanya kalimah nafi. Illa liya'budun, itu kalimah isbat. Mula dengan nafi, disambung dengan isbat. Mana dulu? Nafi isbat ni mula dengan nafi dulu, lepas tu baru isbat. Setiap satu kalimah di dalamnya itu mengandungi nafi dulu, lepas tu isbat. Kalimah itu memberi maksud khusus, tertentu. Al-isbatu ba'dan nafi li'ifadati hasrin, kata ulama. Isbat yang datang lepas nafi itu memberi faedah kepada pengkhususan. Faedah ayat itu disusun, tujuan dia nak bagi tahu khusus. Contoh yang kita duk zikir selalu ni, la ilaha, itu kalimah nafi. Illallah, kalimah isbat. Nafi isbat, nafi isbat. Lepas tu tak boleh kita berhenti. La ilah, tak boleh. Mesti sambung. La ilaha illallah. Nafi dan isbat tu satu kalimah. Bila kalimah tu mula nafi, lepas tu isbat, kalimah itu bermakna khusus, tertentu. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Memberi makna Tuhan aku hanya Allah saja. Itu maksud dia. Mana jalan pi bawah, tak ada jalan pi ke bawah, melainkan jalan ni. Memberi arti jalan yang boleh sampai ke bawah. Yang ni lah, jalan lain tak sampai. Inilah satu-satunya jalan yang boleh sampai ke bawah. Kalau kalimah tu ada isbat saja, mana jalan pergi bawah, ini jalan ke bawah, mungkin ada jalan lain. Siapa Tuhan kamu? Allah. Mungkin satu ketika dia bertuhankan Allah, satu ketika dia bertuhankan selain daripada Allah. Macam yang dipegang oleh puak jahiliyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kamu tanya mereka siapa menjadikan langit dan bumi, dia kata Allah. Dia mengaku Allah Ta'ala Tuhan dia.
Tapi dalam masa yang sama dia ada Tuhan-Tuhan lain. Latta la Uzza la itulah inilah. Lepas tu Nabi datang, dia bawa kalimah la ilaha illallah wa ana ad'ukum ila kalimatain khafifatan ala lisan wa thaqilataini fil mizan syahadatu an la ilaha illallah. Nabi bawa tu. Suruh kamu pada dua kalimah yang ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan, ialah kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Sebut tu bererti memberi satu ikrar, aku hanya bertuhankan Allah Ta'ala, tak bertuhankan yang lain. Dia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Tu mula dengan nafi tu. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad, itu kalimah nafi. Melainkan rahmat untuk sekalian alam, itu kalimah isbat. Lepas nafi terus isbat, memberi makna Nabi Muhammad datang semata-mata bawa rahmat, tak bawa lain. Jadi bila Allah sebut macam tu, fahamlah kita matlamat hidup kita melainkan ubudiyah lillah. Mana ubudiyah lillah ni? Mengabdikan diri pada Allah dalam segenap perbuatan kita, percakapan kita, perbuatan kita, niat kita, semata-mata Allah, bukan kerana yang lain. Semata-mata berpegang kemah kejap dengan hukum Allah Ta'ala. Bukan dalam semayang saja, termasuk luar semayang. Itu makna ubudiyah. Jadi dituntut oleh orang arifin dalam hidup ini semata-mata yang dicari pada Allah, daripada Allah itu benar dalam ubudiyahnya, sidqun dalam ubudiyah. Dalam beribadat, semata-mata beribadat kepada Allah, niat itu benar, betul, ikhlas. Beribadah kerana apa? Kerana mengabdikan diri kepada Allah, menzahirkan rupa kehambaan kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, semata-mata kerana Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah, nak menzahirkan, nak mendapatkan kasih sayang Allah, semata-mata Allah. Bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat, bukan kerana itu, semata-mata kerana Allah. Hatta bagi mereka ini bukan kerana syurga dan bukan kerana neraka, bukan kerana dosa dan pahala. Tinggi sangatlah, benar sangatlah, jernih sangatlah matlamat hidup mereka itu semata-mata bagi Allah Ta'ala. Siapa ni? Puak-puak para arifin. Dan berdiri pada segala hak rububiyah, menunaikan dasar berdiri, makna istiqamah dalam menunaikan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan. Kita sentiasa makan, minum, bernapas, mendengar, melihat. Pernah ada satu saat kita terpisah daripada Tuhan. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Mereka tu hampir kepada aku, lebih hampir daripada urat leher ni, urat leher ni. Naik turun napas. Pernah tak napas ni makna kata terhenti walau sesaat? Tak pernah. Siapa yang menggerakkan napas semua ni? Allah Ta'ala. Makna tak ada satu saat pun kita terpisah daripada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Jadi Allah sentiasa Tuhan kita. Sentiasa kita menikmati nikmat daripada Allah, sentiasa, tak ada satu saat yang terputus. Maka sebab itu hak-hak ketuhanan tu sentiasa kita mesti tunai. Setiap saat, setiap hembusan nafas, setiap kerlipan mata, fi kulli lamhatin wa nafasin bi adada min ilmullah. Setiap nafas, kerlipan nafas, setiap hembusan nafas, setiap kerlipan mata, Allah sentiasa Tuhan kita. Kita pun kena sentiasalah hamba Allah.
mengabdikan diri pada Allah sentiasa, setiap saat. Napas kita keluar, napas kita masuk, Allah, 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 ingat Allah. Ingat ahli sufi kata, jadikan diri kamu itu sebagai hamba sentiasa, seperti mana Allah Ta'ala menjadi Tuhan sentiasa. Allah tak pernah pencen jadi Tuhan, kita tak boleh pencen jadi hamba dia. Sentiasa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu melainkan sebagai seorang Islam. Dia hamba Allah ni ada macam-macam. Ada yang menjadi hamba Allah sepenuh masa, 24 jam hamba Allah. Makan, minum, tidur, bangkit, pakai, patut, kerja, buat, hamba Allah. Pegang hukum Allah. Itu yang paling bagus sekali. Hamba Allah sepenuh masa. Ada jadi hamba separuh masa, dia panggil hamba Allah part time. Dia hamba Allah part time. Bila dia jadi hamba Allah, masa sembahyang subuh, pakai baju elok, seluar elok, kepiah elok, patuh perintah Allah ketika dalam masjid, dalam surau. Tapi keluar masjid, dia balik tukar uniform, dia pakai seluar pendek, jogging sampai buai seluar pendek. Tu hamba apa pula tu? Di masjid hamba Allah, keluar masjid hamba apa tak tahu lagi dah. Itu panggil hamba part time. Ada satu lagi syok. Hamba no time. Tak ada masa nak jadi hamba Allah. 24 jam hamba setan, hamba dunia. Kita ni hamba Allah sentiasa. Kita nak macam tu. Ni dah yang dikatakan para arifin, yang mereka tuntut dalam hidup mereka, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah, dan benar dia benar niat dia dalam beribadat itu. Sentiasa mereka menunaikan hak-hak ketuhanan, hak-hak rububiyah. Itu dia. Bermula yang dituntut oleh segala orang yang alim, terlebih tinggi daripada yang dituntut daripada mereka yang sama ada orang yang abid atau orang yang zahid. Orang abid ni orang yang beribadat lah, orang yang beribadat. Orang yang zahid, orang yang zuhud, ni kau hebat dah ni si abid ni. Abid ni sentiasa beribadat. Yang wajib memang tak tinggal lah, dia memperbanyakkan ibadatnya itu. Maknanya kita kata dengan ibadat-ibadat sunat. Abid. Orang yang zuhud, hatinya tidak cinta kepada dunia, kuat ibadatnya. Kan? Tapi kadang-kadang mereka ini beribadat kerana apa? Kerana nakkan pahala, nakkan bermacam-macam anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak masuk syurga, Jannatul Firdaus. Dia itu matlamat hidup dia, ibadat dia kerana nakkan balasan. Bukan dia nak balasan dunia, dia nak balasan akhirat. Apa salahnya? Dalam Quran pun banyak Allah Ta'ala sebut tentang balasan-balasan. Ayat-ayat menggalakkan orang beribadat. Syurga mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Balasan-balasan pahala. Masalul ladzina yunfiqu bi amwalihim fi sabilillah kama salu habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu galakan daripada Allah untuk orang yang bersedekah. Jadi dia beribadat nak dapat balasan-balasan ni. Ini orang abid dan orang zahid. Tapi orang arif tinggi lagi pada tu. Dia beribadat bukan kerana nakkan balasan di akhirat, semata-mata kerana Allah. Nikmat yang paling besar dapat melihat wajah Allah. Dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan dapat bertemu dengan Allah Ta'ala.
Tujuan dia beribadat nak bertemu dengan Tuhan dalam keadaan Allah redha besok dia di akhirat. Allah jawab, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhan dia besok di akhirat, falyamal amalan salihan, naklah dia mengerjakan amal soleh. Allah letak syarat, nak jumpa aku besok di sana, hang kena buat amal soleh. Dalam amal soleh itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Apa sesuatu? Syirik itu apa? Syurga, neraka, sesuatu. Dosa, pahala, sesuatu. Kan? Kebun-kebun syurga, sesuatu. Semua ni daripada Allah. Semuanya syirik. Sebab tu bagi mereka yang dikata para arifin, dia letakkan matlamat lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah, bukan kerana itu, kerana ini. Bila kita ibadat kerana Allah, pahala Tuhan bagi, dunia Tuhan bagi, kerajaan Tuhan bagi, pangkat kerajaan bagi. Kita rebut Allah, yang lain semua ni, reta-reta benda ni milik Allah. Allah boleh bagi kat siapa saja. Buat ibadat kerana Allah. Jangan buat ibadat kerana sesuatu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi para arif ini lagi hebat dan berdiri, ya. Depa ni hebat daripada orang yang mana kata orang yang abid dan orang yang zahid. Orang yang abid atau orang yang zahid atau orang yang alim. Orang yang alim ni orang yang punya ilmu. Kerana bahawasanya dituntut oleh segala orang yang arif itu hanya saja iaitu sidqun dalam ubudiyah. Maknanya ibadat mereka ini hebat lagi pada orang alim, hebat daripada orang yang zahid, hebat pada orang yang abid, para arifin. Tak mana hebatnya? Sidqun, benar, niat betul, ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam dalam hadis hijrah kan, hijrah. Apa nama perempuan tu? Ummu Jamil, ummu apa? Perempuan tu yang hijrah. Dia tu seorang laki-laki berkenan kat dia. Dia kata boleh kahwin dengan aku, tapi dengan syarat kamu berhijrah. Laki-laki ni pun hijrah lah, sahabat ni hijrah. Tujuan dia untuk berkahwin, untuk berkahwin dengan perempuan itu. Kerana dia hijrah kerana nak kahwin, dia dapat kahwin, tapi dia tak dapat pahala hijrah tu, dia tak dapat. Rugilah. Tapi kalau dia hijrah kerana Allah, kahwin tu dapat saja. Kahwin dapat saja. Kita baca sejarah hijrah, ada sahabat-sahabat daripada Madinah tu, isteri dia dua, dia cerai satu, dia bagi kat sahabat dia daripada Mekah. Isteri dia tiga, dia cerai satu. Dia ada rumah dua, dia bagi satu. Bukan dia cerai yang tua, dia cerai yang muda tu. Cerai yang tua tak jadilah. Cerai yang cantik tu dia cerai, dia bagi kat sahabat dia. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka sendiri dalam kesusahan. Jadi kalau hijrah kerana nak kahwin, dapat kahwin. Jadi kita dibangkitkan oleh Allah di akhirat besok dengan niat kita. Innamal a'malu bin niat. Mana Allah akan bangkit kita dengan niat. Apa niat kita dalam kita buat? Kita berjuang kerana nak apa? Oh, nak reta. Allah bangkitkan besok. Tunjuk semua orang, oh hang berjuang kerana nak reta. Ada yang berjuang dari Perdana Menteri, dia boleh nama parti itu parti pejuang. Berjuang apa? Apa yang berjuang? Pernah ditanya orang akan Rasulullah SAW, kan? Apa yang dikatakan jihad fi sabilillah? Berjuang yang betul-betul ni apa?
Nabi kata man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Apa itu perjuangan fi sabilillah ya Rasulullah? Siapa yang berperang, man qatala, yang berjuang, litakuna kalimatullahi al-ulya, kerana nak menegakkan kalimah Allah yang tinggi, nak menegakkan hukum Allah di muka bumi Allah, fa huwa fi sabilillah. Itulah perjuangan fi sabilillah. Ada orang berjuang kerana kaum, bangsa dia, berjuang kerana negara dia, orang yang berjuang kerana pangkat, kedudukan dan sebagainya. Dia dapatlah apa yang dia nak, tapi dia tak dapat Allah. Jangan yang sebenar, berjuang kerana nak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi Allah Taala ni. Dan kata musannif rahimahullah taala, yang dituntut orang yang arif itu hanya iaitu sidqun, benar dalam ubudiyah, dalam mengabdikan diri dia kerana Allah lillahi taala. Lalu saya sebut, bila kita bangkit tengah malam, siapa pun tak tahu, kita bangkit sembahyang tahajud, sengap-sengap sembahyang seorang-seorang, doa pada Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas. Allah panggil malaikat ni, hei malaikat aku, tengok hamba aku. Dia tinggal tempat tidur dia, dia tinggal mengantuk dia, tinggal bantai dia, mata-mata kerana aku. Allah puji kita depan malaikat. Cukup lah. Ni dah supaya orang puji, kita. Orang puji dah apa-apa. Cukuplah dengan pujian Allah di hadapan malaikat tu, dah memadai dah, lebih pada mencukupi. Apa yang kita buat tak terselindung pada Allah, sampai hati kita, niat kita pun Tuhan tahu. Buatlah ibadat dengan penuh ikhlas. Jangan mengharapkan sesuatu, melainkan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi betul ubudiyah tu, dan berdiri pada hak rububiyah, sentiasa ada berdiri. Istiqamah ni, berdiri ni sentiasa menunaikan hak-hak ketuhanan, hak-hak rububiyah. Allah tu Rabb, Allah tu Tuhan. Dia dalam kalimah Allah ni ada kalimah Rabb, ada kalimah ilah. Rabb dan ilah. Kadang-kadang kita sebut ilah, ilah pun Tuhan juga. Rabb pun Tuhan juga. Tuhan yang sama lah Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang nak dikhususkan makna tu disebut Rabb, kadang-kadang ilah. Rabb ni apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Apa makna Rabb? Tuhan menjadikan alam. Alam ni daripada Allah, semua bagi alam, termasuk kita. Langit, bumi, bulan, bintang, semua alam. Allah menjadikan kita, bukan sakat jadikan kita, mentarbiah kita dari kecil sampai besar. Apa semua ni, semua daripada Allah. Mendengar, melihat, mengetahui, ada ilmu, gerak, diam, semua Allah. Allah yang robkan benda tu. Itu apabila kita meletakkan keyakinan hanya Allah menjadikan alam, hanya Allah mentadbir alam, hanya Allah boleh memberi manfaat dan mudarat kepada alam ini, tauhid kita tu dinamakan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dipanggil. Begitu juga boleh berlaku syirik dalam rububiyah. Kalau kita kata ada Tuhan lain yang boleh menggerak dan mendiam, boleh menjadikan itu ini, itu syirik segi rububiyah. Syirik boleh berlaku di sudut rububiyah ataupun uluhiyah. Ini alam jadi sendiri, itu syirik. Aku sakit, aku sehat kerana ubat, syirik. Aku kenyang kerana nasi, syirik. Syirik tu syirik rububiyah.
Kalau kita kata aku kenyang, Allah bagi kenyang. Aku sihat, Allah bagi sihat. Aku hidup, Allah bagi hidup. Aku mengantuk, Allah bagi. Semua Allah, Allah, Allah. Itu tauhid rububiyah. Tauhid itu dia main apabila kita meyakini hanya Allah saja yang Rabb menjadikan alam, mentadbir alam, memberi manfaat pada alam, mudaratkan alam. Semua Allah. Bila kita yakin Allah yang jadikan kita, hanya Allah yang wajib kita sembah. Yang tak menjadikan kita, tak berhak kita sembah. Yang tak pernah bagi rezeki kepada kita, tak perlu kita sembah. Yang tak boleh mendatangkan mudarat pada kita, tak perlu kita sembah. Kita sembah hanya Tuhan yang boleh mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat, menghidup dan memati, memberi manfaat dan mudarat. Hanya Allah. Siapa Tuhan itu? Allah. Bila kita tunduk dan patuh sembah abdi diri hanya kepada Allah, tauhid kita dipanggil tauhid uluhiyah. Nabi bawa tauhid uluhiyah. La ilaha. Nabi tak kata la rabb illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tuhan ni sudut apa? Uluhiyah, disembah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Karena tauhid rububiyah ni mengaku Allah sebagai Tuhan pencipta alam ni lama dah. Orang kafir pun mengaku. Tanya mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Tanya mereka kafir ni, siapa menjadikan langit dan bumi? Semua kata Allah. La yaquluna Allah. Mana mereka mengaku Allah jadikan mereka, jadikan alam, tapi mereka tak mau sembah Allah. Maka Nabi diutus untuk menekankan sungguh-sungguh tauhid uluhiyah, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata musannif rahimahullah taala, di puak-puak ni, para arifin ni, mereka sentiasalah makna kata mendirikan hak-hak rububiyah daripada mana tiada memelihara bahagiannya dan tiada tinggal serta nafsu dan tiada yang lain daripada mereka itu. Puak-puak ni sentiasa mendirikan hak-hak rububiyah daripada tiada memelihara bahaginya dan tiada tinggal serta nafsu. Tak ada bahagian-bahagian lain daripada Allah tu, tak ada. Tak ada kerana dunia lah, kerana pujian lah, kerana sampai peringkat bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiada tinggal sertanya nafsu, bukan kerana nafsu. Riak ke? Riak tu nafsu. Ujub pun nafsu juga. Kerana dunia pun nafsu. Ini semua tak ada. Tikit pun tak ada bagi mereka itu, melainkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang lain daripada mereka itu, tak ada buat kerana lain pada itu. Kalau kita kata ujub ni apa? Ujub ni orang yang bertuhankan nafsu diri dia sendiri. Aku. Aku buat ibadat, aku itu, aku alim, aku hebat, itu ujub. Ada satu lagi, riak. Riak ni kerana orang. Itu kerana lain daripada diri dia. Riak. Kalau kerana diri dia, untuk diri dia, nafsu dia, dia panggil ujub. Ujub pun tak ada, riak pun tak ada apa-apa ni. Dia. Ya. Dan tiap-tiap yang lain daripada mereka itu pun tak ada. Tiada menceraikan mereka itu bagi segala bahagian nafsu dan segala gharat daripada segala yang dituntut mereka itu. Tak ada semua. Gharat ni lain daripada Allah Ta'ala, tak ada. Semata-mata kerana Allah. Sikit pun tak ada. Kita masih lagi ada. Kalau kita buat sesuatu tu kerana nak dapatkan anugerah Allah, pemberian Allah, balasan daripada Allah. Mereka buat dengan ikhlas. Tok guru saya bagi contoh, kan? Bagi contoh dalam beribadat ni kerana Allah Ta'ala.
Tok guru saya kata kalau kita buat kerana Allah, yang lain tu dapat saja. Kalau kita buat kerana Allah, lillahi ta'ala, yang lain tu jangan bimbang, Tuhan bagi. Dia buat contoh macam orang ikhlas dalam membantu pak mentua dia. Dia kahwin dengan isteri dia ni anak tunggal, anak seorang tu ya. Pak mentua ni orang kaya, bendang 50 relung. Dia bila kahwin duduk dengan pak mentua, dia tengok kesian pak mentua dia. Pak mentua ni dah berumur, dah tua, duduk buat bendang. Di Kedah masa tu, kalau kita kubota tanah, bendang tu nak dikubota, nak ditajak tanah tu, serelung upah dia RM70. Serelung RM70 upah. Dia boleh ambil upah pada pak mentua dia. Kubota tanah 50 relung, dia bayar. Kalau serelung RM70. 50 relung berapa? Tak 3,500. Boleh. Tapi dia kubota tu bukan kerana untuk dapat upah, kerana kesian dekat pak mentua. Dia buat kerja, tolong pak mentua dia buat bendang. Lama lepas tu pak mentua duk perhati tengok menantu dia ni. Ikhlas sungguh menantu aku ni. Menantu ni kalau dia nak minta upah boleh tak? Dekat orang lain pun pak mentua dia bayar serelung RM70. Takkan dekat menantu tak boleh bagi RM70? Pak, saya dah kubota tanah dah traktor tanah dah tajak tanah 50 relung, mana upah boleh tak dia minta? Boleh. Tapi dia tak drama nak minta kat pementua dia tu. Aku kahwin dengan anak dia, duduk di rumah dia, takkan minta upah kot. Dia buat kerana ni. Pak mentua dia belum keluar ke bendang, pagi-pagi dia keluar dulu. Petang-petang pak mentua balik, dia tak balik lagi. Pak mentua nak ambil bas, pak tinggal kat cik bawa balik. Pak balik dah seorang. Lama, lepas tu pak mentua perhati, tengok setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Menantu aku ni ikhlas sungguh. Lepas tu satu hari, dia kata, Mat, awak pak? Pak cakap sikit dengan Mat ni. Awak pak? Pak tengok hang ni ikhlas sungguh buat kerja. Tolong pak. Jadi pak dah bincang dengan mak hang ni, macam ni lah. Kami ni nak pergi duduk pondok. Tanah ni semua ambil lah kat hang. Esok hang tak tahu pergi bendang, kita pergi Al-Ustaz. Buat apa-apa, kita pergi pejabat tanah. Tanah ni semua aku bagi kat hang. Hang duduk elok-elok di rumah ni, buatlah bendang apa semua ni. Aku dengan mak hang nak pergi duduk pondok. Lihat. Ikhlas menantu ni dan buat kerja kerana pak mentua. Ikhlas sungguh-sungguh. Bendang dapat saja pak mentua bagi. Apatah lagi Allah Ta'ala. Kalau kita buat ibadat betul-betul kerana dia bagi. Dia bagi, ya Allah. Kita cuma ragu-ragu ya. Bimbang, itu ini. Ini semua khazanah kepunyaan Allah Ta'ala. Dia bagi pada hambanya yang soleh. Hambanya yang benar-benar ikhlas dalam ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik itu bab-bab ni semua jangan bimbang. Bab dunia semua tak perlu bimbang. Orang kafir yang menentang Islam pun Tuhan bagi rezeki. Apatah lagi orang yang buat kerja kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi Imam Syekh Ibn Atta' nak mengajak kita letakkan niat yang betul. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni bukan kerana tu, bukan kerana ni. Ya? Itu dia. Kata Saidi Abu Madian radhiyallahu an, jauhlah antara hematnya kepada segala anak dunia, anak bidadari. Jauhlah antara hematnya kepada segala anak bidadari dan segala mahligai
tiada antara yang hematnya terangkat segala dinding dan sentiasa hudur. Ada orang beribadat ni kerana nak kahwin dengan bidadari. Memang banyak hadis-hadis cerita tentang kehebatan bidadari. Buat ibadat kerana bidadari. Kan? Ada juga orang beribadat kerana nak mahligai. Wa ukhra tuhibbunallah. Macam Allah sebut, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Allah sediakan satu syurga di akhirat besok namanya Jannatu Adnin. Kita berjuang mengharapkan mahligai daripada Allah Ta'ala. Mahligai itu nama Jannatu Adnin. Kata Tok Syekh ni, jauhlah hemat cita-cita kepada segala anak bidadari. Ada beribadat kerana nak kahwin bidadari. Dan mahligai yang beribadat kerana nak mahligai syurga di akhirat besok. Tiada, dia kata, tiada antara hemat yang terangkat segala dinding dan mana sentiasa hudur. Bagi mereka dengan Allah Ta'ala tiada dinding, tak ada hudur. Tidak ada dinding, sentiasa hudur hati itu kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka syurga ni pun masih hijab, mahligai ni pun masih hijab, bidadari pun masih hijab bagi puak-puak para arifin. Bagi mereka telus semata-mata lillahi ta'ala. Tinggilah ikhlas mereka itu para arifin. Buat ibadat kerana dosa, kerana takut dosa dan suka cintakan pahala, itu pun ikhlas juga. Buat ibadat kerana nak kahwin dengan bidadari, ikhlas juga. Buat ibadat nak masuk syurga pun ikhlas juga. Tapi ikhlas ni dia ada kategori-kategori dia. Ikhlas yang paling tinggi bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, bukan kerana bidadari, bukan itu, bukan ini, hanya Allah. Itu yang ulama ajak kita bila nak buat ibadat, usalli lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala. Supaya nak membetulkan niat kita tu semata-mata kerana Allah. Kita buat ibadat kerana Allah, syurga, bidadari, semua benda ni kecil saja di sisi Allah. Tak ada masalah sisi Allah. Oleh itu perbetulkan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata musannif, dan adalah sidqun itu terlebih tinggi martabat segala orang yang salih. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahirabbil alamin.